Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammir bil khair. Terima kasih kepada Ustazah Aina Safia kerana sudi ikut bersama dalam program Bual Bicara dalam tugasan 2 pendidikan Islam kami. Seperti yang kita rakan-rakan semua dan penonton akan tahu, Ustazah Aina Safia merupakan graduan daripada Diploma Bahasa Arab Pendidikan, Ijazah Pengajian Pendidikan Islam Rendah dan sekarang masih lagi menyambung dalam Master dalam Islamik Pendidikan. Beliau juga merupakan Guru Kanan Penolong Kanan Core Curriculum di SK Darul Hikmah. Dan sekarang kita akan berjumpa dengan rakan saya, iaitu yang pertama. Saya Muhammad Fazari bin Safaridin. Dan saya Ahmad Mushidin bin Muhammad Yusof. Kami bertiga daripada Pengajian Melayu 1. Okey. Berkaitan dengan isu sekarang, masyarakat kini sangat tidak asing dengan masalah dalam pendidikan Islam berkaitan dengan agama Islam. Namun, jika hendak melahirkan masyarakat, mestilah bermula daripada golongan remaja kerana dikatakan telah membuat kajian bahawa remaja mempunyai minda yang cerdas serta telah memais untuk menentukan dalam perkara yang baik ataupun buruk. Oleh sebab itu, remaja merupakan golongan yang penting dalam mencorakkan pendidikan agama untuk membentuk sebuah masyarakat yang berharmoni. Jadi, untuk pandangan Ustazah, apakah perkara yang berlaku sekarang ini dalam kalangan remaja-remaja sekolah berkaitan dengan agama Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator Adik Aswad daripada IPG 4P Pulau Pinang kan? Terima kasih kerana menyebut Ustazah yang tidak ada ilmu langsung, yang masih merangkak-rangkak mencari ilmu, tapi Ustazah cuba menjawab soalan yang diajukan. Pada soalan pertama ini berkaitan dengan remaja zaman sekarang. Sebelum Ustazah teruskan selanjutnya, kita kena faham apa itu mumayyiz. Mumayyiz adalah kematangan seseorang yang diperakukan oleh agama Islam, iaitu baligh, akal baligh. Bagi perempuan, petanda untuk baligh ini adalah kedatangan haid, dan bagi lelaki pula keluarnya air mani. Untuk isu semasa remaja sekarang adalah sangat berat yang saya nak utarakan sekarang ni. Isu tidak menutup aurat dengan sempurna dan kekurangan ilmu agama. Bagi Ustazah sendiri berpendapat, Ustazah seorang guru di sekolah rendah, isu-isu ni berkaitan dengan budaya-budaya media sosial lah, media sosial yang begitu meluas, yang memberi banyak negatif daripada positif. Terutamanya pada musim PKP yang kita tahu COVID 2 tahun melanda Malaysia ini, dan guru-guru kepada remaja itu sendiri adalah handphone, bukan cikgu dan bukan ibu bapa. Jadi kelangsungan perangai dan pewatakan karakter, attitude remaja itu memang sangat buruk di kalangan murid-murid sekarang. Jadi bagi seorang pendidik yang Ustazah nak menjawab soalan sekarang ni, isu sekarang ini adalah orang kata apa? Isu yang semua mahram terlalu banyak. Maksiat berleluasa yang kita tak nafikan, bukan bermaksiat di berpegang-pegang tangan, tak. Dalam Quran pun mengatakan la taqrabuz zina.
Janganlah kamu hampiri zina. Hampir pun Allah marah, hampir. Tapi sekarang bukan setakat hampir, anak-anak. Bukan hampir. Malah telah terjumus dengan perzinaan. Dengan apa? Dengan maksud media sosial kita. Wallahualam. Okey, terima kasih atas penjelasan Ustazah itu tadi. Okey, betul apa yang dikatakan Ustazah. Disebabkan media sosial, ramai remaja ni sekarang telah terpesong daripada panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Nabi ada berpesan satu ketika dulu bahawa jika umatnya tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, nescaya orang tersebut dalam kalangan orang yang sesat dan terpesong daripada ajaran yang sebenar. Oleh itu, saya di sini ingin bertanyakan soalan kepada Ustazah. Apakah kesan yang terjadi jika remaja sekarang tidak dididik dengan betul bagi mengelakkan masalah seperti yang dikatakan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah ingin membuat kesinambungan di antara kesan dengan 7 rumus tadilah. Kesan ni, kesan negatif terlalu banyak daripada positif. Bagaimana kita tengok baru-baru ini, kesan bunuh diri bunuh diri itu terlalu ramai dah di Malaysia ni. Berumur 14 tahun, 16 tahun dan 11 tahun pun cuba membunuh diri, suicide. Ini adalah satu benda yang sangat merisaukan, sangat merisaukan. Sebab apa? Sebab pengaruh media sosial. Kesan yang pertama di rumah. Kalau adik-adik depan Ustazah ni tengok sekarang ni, macam Ustazah kata tadi lah, guru-guru sekarang ni adalah handphone. Ibu bapa pun mereka buat tak heran, Ustazah pakai bahasa Kedah lah. Ibu bapa pun mereka buat tak heran, guru-guru apatah lagi di sekolah. Betul tak? Dalam handphone ni macam-macam cerita dan handphone ni terbuka, open. Kamu teks ada dekat Google tu, video lucu or something else. Boleh tengok indirect or direct. Dan budak belasan tahun boleh berkapal-kapal dengan budak 30-40 tahun. Ini yang kesan utama. Yang kedua, kesan dia melawan ibu bapa. Macam surah Al-Luqman, nyatakan janganlah kamu mengatakan oh pun sekali. Tetapi zaman sekarang kalau adik-adik tengok, adik-adik nampak dengan mata kepala sendiri, bukan sekadar tapi dah pandai lari pada rumah, dah pandai melawan kata, dah pandai mencuri, dah pandai apa lagi, dah pandai menipu. Itu adalah benda-benda yang bukan akhlak yang terbaik lah. Kesan yang ketiga, contohnya daripada kawan-kawan, pengaruh kawan-kawan. Kawan-kawan ini, kawan yang pertama mereka ni adalah handphone. Ustazah nak tekankan memang handphone. Handphone ni memang amat negatif. Tetapi kalau kita gunakan handphone dengan cara terbaik, dengan cara yang bermanfaat, insya-Allah handphone ni akan memberi manfaat pada kita. Contohnya macam anak murid Ustazah di Pulau Pinang, ada satu kes di Pulau Pinang. So tak boleh habaq di sekolah mana. Kawan Ustazah ni bahagian Jabat Agama Penang, budak darjah 6 kena tangkap khaluat dengan guard sekolah. Mak dia seorang doktor, bapak dia seorang pensyarah di Penang jugalah. Saya tak mau bagi tahu ni aib orang, cuma nak bagi pendedahan dan kata apa, kesan daripada kesibukan mak bapak tu. Bila mak bapak bagi kekayaan, kemewahan, anak-anak tidak menggunakan dengan cara baik. Last tangkap kelawat di mana? Di mana kami terkejut di hotel mewah. Di hotel mewah. Dan bila dicek urine test, memang mengandung lah. Memang disahkan mengandung 3 minggu. Darjah 6. So bila disiasat-siasat, rupanya mak ayah dia ni memang outstation. Yang tu kesan dia. Sebab apa? Sebab mak bapak mengharapkan handphone tu sebagai guru. Yang tu kesan dia. Yang selebihnya, kita sebagai orang Islam macam anak-anak depan Ustazah ni, adik-adik depan Ustazah ni pun bakal pendidik-pendidik. Bakal pendidik-pendidik. Kamu akan berjumpa, akan berkenalan, akan bersemuka dengan macam-macam kerenahan anak murid. Di situlah kamu kena didik, membimbing. Bimbing dengan didik adalah satu benda yang sangat berbeza. Apa maksud membimbing?
Bimbing ini contohnya kita nak ajak dia makan nasi. Makan nasi, makan yang elok-elok. Yang tu bimbing, didik, basuh tangan, baca doa, tertib. Yang tu didik. Dua yang benar berbeza. Zaman sekarang mak bapak, cikgu tak faham didik dengan bimbing itu. Apa maksud dua tu? Dan sangat memberi kesan yang negatif. Ustazah pun, Ustazah diberi amanah untuk berceramah motivasi di satu sekolah di Kedah juga baru-baru ini. Ustazah berhadapan dengan budak-budak yang bermasalah. Yang bermasalah, anak luar taraf, keluarga yang bercerai. Yang pertama, kurangnya kasih sayang. Kasih sayang mak bapak ni. Bila anak-anak kurang kasih sayang, dia pun mula memerontak dengan apa? Media sosial dan pengaruh kawan. Kesan dia amat buruk sehingga kan saya berjumpa di pengarah penjara Pokok Sena, dia kata cikgu, dia kata juvana terlalu ramai, terlalu banyak. Umur 16 tahun. Jadi saya rasa kesan-kesan kalau remaja tidak dididik dan bimbing, maka hancurlah remaja tersebut, hancurlah agama kita, hancurlah negara kita. Wallahualam. Jadi terima kasih Ustazah Aina. Saya amat menyokong dengan penyataan yang diutarakan oleh Ustazah Aina. Dan kita sebagai bakal pendidik seharusnya cakna akan isu ni. Dan tak dapat dinafikan budak-budak zaman sekarang ni tidak sama seperti dengan budak-budak zaman dahulu. Dan saya boleh gunakan istilah fragile. Macam budak-budak zaman sekarang ni nak jentik sikit pun dah mula nak mengugut untuk bunuh diri, lari daripada rumah. Dan jadi saya nak tanya kepada Ustazah lah, pada pendapat Ustazah, apakah langkah yang kita boleh ambil bagi membendung masalah ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang ketiga bertanyakan apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil. Yang tu soalan yang umum, soalan yang umum yang meluas. Moderator tak menjurus kepada pendidik ke, ibu bapa ke ataupun somebody. Okey, saya skopkan kat sini. Saya kecilkan skop boleh? Boleh. Okey, ni dah pada skopkan pada apa bakal-bakal pendidik lah di depan Ustazah dan juga Ustazah pun. Okey, langkah-langkah pertama, ibu bapa kita ni adalah sebagai ibu bapa yang kedua. Kita ingat kita adalah ibu bapa yang kedua. Ibu bapa yang pertama kat rumah lah, mak ayah kandung kita. Bila mak ayah kandung kita sampai saja kereta depa, sampai saja motor depa depan pagar tu, kita bila anak enter di sekolah, itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang ibu bapa yang kedua di sekolah. Maka bila anak-anak masuk ke sekolah itu, guru-guru pun bersiap sedialah untuk menjadi seorang ibu bapa yang bertanggungjawab atas apa yang Allah bagi. Atas apa yang Allah bagi. Sebab apa? Mana-mana yang masuk IPG saya sangat-sangat suka. Mana-mana yang dapat tawaran pendidikan memang saya sangat suka. Sebab apa? Kamu dipilih oleh Allah untuk mendidik dan membimbing anak-anak bangsa kita. Okey, tu terutamanya kepada orang Islam lah. Yang pertama agama. Man talaba ilmi alal muslim. Siapa yang menuntut ilmu adalah wajib. Maaf saya silap. Man talaba ilmi fardhatul muslimin. Sungguhnya siapa yang menuntut ilmu adalah wajib ke atas orang Islam. Pertama nak didik dan bimbing adalah perlu ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, gagal untuk mendidik. Pertama pendidik kena ada ilmu. Yang tu langkah pertama. Kita kena semai, kita kena belajar, kita kena lepas belajar teori kita kena amali. Sebab tu kena ada praktikal di sekolah. Masa Ustazah dulu ambil diploma pendidikan di KUZA, sekarang UNIZA Bahasa Arab. Ustazah adalah pelajar yang bukan sekolah agama. Ustazah sekolah biasa dan aliran agama. Kamu bayangkan Ustazah bercampur dengan budak-budak yang Muhammadi di Kelantan. Tapi Ustazah menerima cabaran itu. Sebab Ustazah bukan dalam bidang bahasa Arab yang betul-betul full. Ustazah ditempatkan praktikal di sekolah menengah agama Besut. First mula-mula ajak tingkatan 3. Ustazah dihadapkan dengan satu masalah yang sangat besar masa tu. Ustazah terpaksa ulang alik ke hospital, terpaksa ulang alik ke balai polis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di situlah Ustazah sedar bahawa apa? Kita sebagai seorang pendidik perlu bertanggungjawab dengan amanah yang Allah bagi. Yang itu langkah kedua. Ketiga,
Kita kena refer balik diri kita. Kita sebagai pendidik, cukupkah ilmu kita ni? Cukupkah kita nak membimbing sebagai ibu bapa yang kedua? Bukan masuk kelas, pegang buku rekod, just ajar saja. Ajar boleh, tetapi adakah kamu mendidik? Yang tu langkah yang keempat. Yang keempat, kita kena ada sikap simpati dan empati terhadap murid-murid kita. Simpati, empathy is the different words, different meaning. Simpati, kita kesian. Kesiannya anak cikgu hari ni tak makan. Empathy, kita rasa kelaparan. Sebab apa? Sebab dunia sekarang ni, maaf Ustazah, bukan nak negatif untuk diri Ustazah juga. Dunia sekarang ni kita tak menyelami masalah-masalah murid. Kita tak menyelami sebab apa? Sebab sekarang ni larangan merotan, larangan marah. Nanti kalau kamu ke sekolah, kamu tahu dah sekolah sejahtera dan sekolah penyayang. Ni pun ada isu di peringkat NUTP dan di peringkat kementerian lah. Dulu masa zaman Zazah belajar, Ayah Zazah memang seorang yang sangat tegas lah. Tak buat kerja, memang kena pukul apa semua. Tapi zaman sekarang tak boleh pukul. Tetapi Allah kata apa? Gunakan pendedahan seperti Nabi Muhammad SAW dengan cara kelembutan. Sebab guideline kita sekarang ni adalah siapa? Guru kita. Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW. Wallahualam. Okey, baiklah. Saya akan teruskan dengan program kita. Betul kata Ustazah, kata ibu bapa ni memikul tanggungjawab yang besar untuk mendidik anak-anak. Tetapi pada zaman sekarang ramai remaja memikir ke arah perkahwinan sehingga mereka lupakan tanggungjawab mereka dalam bolehkah dia untuk mendidik anak dia nanti. Mereka hanya fikir dalam kebahagiaan bersama isteri tetapi tidak fikir tentang kebahagiaan anak-anak. Okey, saya akan teruskan soalan yang keempat. Bagaimanakah Al-Quran dan As-Sunnah dapat diseimbangkan bagi menangani isu sosial yang berlaku di dalam kalangan remaja pada masa kini? Okay, ini soalan kebat. Kemahiran berfikir rasa tinggi. Okey, terima kasih. Soalan ni soalan kebat, jadi Ustazah terpaksa mencapah lebih tinggilah. Bila nak seimbangkan daripada Al-Quran dan Sunnah ni, pertama macam saya kata tadi, kena ada ilmu. Tak ada ilmu, kita tak boleh didik, tak boleh bimbing. Sebab kita pun dulu, kamu nak jadi macam ni pun kamu belajar, betul tak? Bukan kamu beranak-beranak terus masuk maktab, dah belajar teruk kan? Pada PMR, pada SPM, terus ke maktab. Dan masih di maktab pun masih belajar lagi. Untuk seimbangkan benda tu, kena ada ilmu pada rumah. Pada rumah. Kamu belajar makan daripada siapa? Pada mak bapak. Bukan pada sekolah. So, pada rumah. Kamu belajar baca bismillah pun pada rumah. Belajar berjalan jatuh pun pada rumah. Belajar untuk bercakap sekalipun pada rumah. Di sekolah, cikgu hanya memantapkan lagi. Tolong membimbingkan lagi. Dalam Nabi Muhammad SAW pernah berkata, dia bersabda, baginda bersabda. Zul tak ingat hadis tu. Didiklah anak-anak kamu seperti kamu berada di zaman tu. Zaman Nabi didik macam mana? Zaman sekarang kena didik macam mana? Generasi XY ke sekarang ni? Betul tak moderator? XY ke Y saja? Ustazah masa Ustazah umur 28 tu masih X kot sangat, generasi Y ke Z pun kan. Seorang dah update. Jadi generasi sekarang adalah generasi didikan media sosial. Betul tak? Okey. Dan kewajipan sekarang ni adalah handphone. Semua adalah handphone. Okey? Bangun pagi handphone, nak tidur handphone. Apatah lagi nak masuk toilet pun handphone, nak sembahyang pun handphone. Tengah dengar khutbah pun handphone. Cuma kamu bayangkan. Okey, Nabi kata bersesuaianlah didikan zaman sekarang dengan media sosial. Tetapi gunakanlah platform media sosial tersebut seimbangkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah supaya anak-anak kita faham, anak-anak murid kita faham apa itu dalam Al-Quran itu, apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Ya? Zaman sekarang pun bukan orang bawa Quran dah. Dalam poket bawa apa? Handphone. Tetapi jangan lupa, dalam handphone kita boleh ada aplikasi Al-Quran. Yang tu yang pertama. Yang kedua, untuk kita seimbangkan, yang pertama jagalah solat. Rukun Islam kita jagalah solat.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Sesungguhnya solat itu apa dia? Sesungguhnya solat itu inna salati wa nusuki. Teruskan. Sesungguhnya solat itu akan menjagakan apa? Kehidupan kita. Kalau kita jaga solat, insya-Allah Allah akan jaga kita. Bila kita solat ini, akhlak kita akan berubah. Akhlak kita akan berubah. Solat ini, Ustazah pegang, solat ini, Ustazah belajar solat tak tinggal ni pada darjah 4. Mak ayah Ustazah hantar Ustazah pergi satu camp ni, memang Ustazah menjaga solat, insya-Allah. Alhamdulillah. Bila Ustazah jaga solat, Allah akan jaga kehidupan kita. Seteruk manapun Allah akan jaga. Hak ni yang pertama. Inilah bermula didikan pada mana? Di rumah. Ustazah tekankan dekat sini adalah di rumah, bukan di sekolah. Sebab apa? Pendidikan awal kita adalah guru kita siapa dia? Mak bapak kita. Mak bapak kita yang akan corekkan kita, yang akan lakarkan kita, yang akan melukis kita di atas apa? Bila kita keluar daripada kandungan mak bapak ni, adalah selai seperti kain putih. Siapa yang mencorakkan? Mak bapak. Yang tu. Yang kedua, bila ada solat kita jaga apa semua, akhlak. Nabi kata apa? Biar akhlak dulu baik daripada ilmu. Akhlak dulu yang terbaik. Dulu saya rasa masa sekolah dulu, nak jumpa cikgu ni cukup takut dan tunduk. Assalamualaikum cikgu. Memang ingat lagi lah zaman-zaman sekolah dulu. Zaman sekarang, kamu belum masuk sekolah lagi, kamu tahu macam mana anak-anak didik. Zaman sekarang, jumpa berselisih bau dengan cikgu pun tak ada bagi salam. Tak ada. Yang tu paling sedih sekali dunia sekarang ni. Dan akhlak sekarang ni, Ustazah pun tak tahu daripada segi pemakanan ke, daripada segi hubungan keluarga ke, daripada sosial ke, Ustazah tak tahu. Tapi memang akhlak murid-murid di sekolah sekarang agak going down lah, orang kata. Runtuh lah akhlak tu. Macam kami bahagian Perintah Pakaian Islam memang banyak berbincang tentang isu untuk memperbetulkan akhlak murid-murid ni. Macam KPPD sendiri di Al-Ustaz ni, dia telah merealisasikan program sumur sasiah unggul murid. Yang tu Alhamdulillah, maksud dia setiap kali program kena ada sasiah unggul murid tu. Dia macam ni, bukan pada segi bagi salam saja. Nak makan pun kena ada adab dia, akhlak dia. Nak tidur pun kena ada akhlak dia. Nak jalan pun nak kena akhlak. Itu kita kena seimbangkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa Al-Quran ajak, apa Al-Sunnah ajak, kita terapkan dalam jiwa remaja-remaja. Tapi kalau macam anak-anak depan yang tengok, adik depan yang tengok, dunia sekarang, walaupun platform handphone ini boleh digunakan pada positif, tapi banyak menurus ke arah negatif. Baru ni dengar cerita di budak Malaysia juga, tetapi tak diwawarkan kot, saya rasa. Mula dah menjual video-video yang porno lah. Yang pornografi apa semua yang tak elok untuk mendapatkan hasil yang lumayan. Sehingga Ustazah bertanya kepada budak tu, kamu tak mau belajar ke? Tak mau dah Ustazah. Saya darjah 6 pun dah kaya. Bila kita tengok lah keadaan macam tu, mereka banyak social lah ke dunia tu banyak daripada akhirat. Yang tu saja. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih terhadap penyampaian Ustazah Aina Safiah. Jadi di sini kita mendapat isi bahawa solat memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk masyarakat yang akan datang. Jadi remaja haruslah memupuk semangat akhlak yang baik, solat yang mantap untuk membentuk masyarakat yang harmoni pada masa akan datang. Jadi pada moderator ketiga, Musyidin, bolehkah anda memberikan rumusan terhadap bual bicara kita pada hari ini? Boleh. Terima kasih kepada saudara Aswad. Berdasarkan pada isu yang Ustazah telah kupas, daripada kesan langkah bagi menangani, kita dapat mempelajari bahawa betapa pentingnya Al-Quran dan Sunnah ni dalam membentuk peribadian Muslim yang mulia dan sejati. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Jadi seharusnya kita sebagai umat Islam berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dalam kehidupan seharian kita. Suka saya hendak ceritakan satu kisah di mana pernah pada satu ketika itu saya ingin menjemput adik saya pulang daripada sekolah rendah. Dan pada satu ketika itu saya terdengar ada beberapa budak ni mengeluarkan kata-kata kesat. Padahal
umur mereka pada kita sangat muda, baru umur 7-8 tahun tapi sudah mula mempelajari kata-kata kesat. Jadi saya mula menanyakan soalan pada diri saya sendiri, di manakah silapnya hingga menjadi punca anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa sudah mula mengeluarkan kata-kata kesat tu. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Aina Safiah kerana sudi untuk menjadi panel jemputan kami pada hari ini. Jadi saya rasa sampai di sini sajalah bual bicara bersama Ustazah Aina. Saya akhiri dengan surah Wal 'Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Saya Kak Aina.